Memang nak kepung, memang ramai orang. Daripada kedai sebelah datang, kedai sebelah ni datang, semua datang. Nak kepung saya. Lepas tu saya pun tak boleh buat apa. Pasal saya fikir ada anak bini dalam kereta saya. Jadi takut jadi apa-apa, saya pun kecoh. Sampailah benda tu sampai saya bawa balik. Benda tu barang tu lah. Tapi saya rasa macam tak puas hati lah. Pasal saya sebagai seorang tentera, rakyat awam Malaysia, saya kena benjol kepala daripada warga asing. Sepertinya kondisi di negara Malaysia semakin memanas, warga lokal kaum Melayu Malaysia semakin tidak senang dengan kehadiran warga asing, lantaran kehadiran warga asing semakin tidak terkendali, bahkan warga asing mampu membentuk sebuah geng untuk kaumnya. Bukan itu saja, warga asing yang tinggal di setiap pemukiman, membuat resah warga lokal Malaysia, karena menurut warga lokal Melayu, warga asing kerap kali mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Karena jumlah warga asing yang semakin hari semakin bertambah banyak, dengan secara otomatis, warga lokal Malaysia merasa risih bahkan sampai tidak berani untuk menegurnya. Sedangkan pihak pemerintah kerajaan Malaysia tidak mampu bertindak dengan tegas, bahkan seolah-olah membiarkannya. Itulah yang membuat warga lokal Malaysia merasa semakin kesal dan jengkel serta tidak senang dengan kehadiran warga asing. Itulah lemahnya kaum Melayu Malaysia yang tidak mampu bertindak dengan tegas dan berani, dalam memperjuangkan tanah Melayu mereka. Karena jika dilihat dari sejarah kemerdekaan Malaysia, Malaysia merdeka atas pemberian Inggris, yang diberikan pada para sultan-sultan yang berkuasa di negara Malaysia, dan rakyat Malaysia harus patuh pada aturan pemerintah Malaysia dan para sultan kerajaan Malaysia. Dengan artian, bahwa rakyat Malaysia belumlah mendapatkan sebuah kemerdekaan untuk tanah Melayu mereka. Tanah Melayu yang mereka banggakan, diatur oleh setiap sultan yang ada di wilayahnya. Tanah Melayu Malaysia milik para sultan yang ada di negara Malaysia, tanah Melayu Malaysia bukan milik rakyat Malaysia. Dengan begitu, rakyat atau warga lokal Melayu Malaysia, hanya mampu berkoar-koar meluapkan emosi serta amarah pada warga asing. Mereka tidak berani melawan pemerintah kerajaan Malaysia, atau para sultan yang ada di wilayahnya. Tidak seperti rakyat Indonesia, rakyat Indonesia mampu dan berani melawan atas segala kebijakan pemerintah Indonesia, jika pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan keinginan dan pemikiran rakyat Indonesia. Karena negara Indonesia milik rakyat Indonesia berhak untuk melawan ketidakadilan. Lihatlah warga Melayu yang ada di tanah Melayu Rempang, warga Melayu Rempang berani melawan dan memprotes keras pada para penguasa yang akan mengganggu tanah Melayu mereka, yaitu tanah Melayu Rempang. Pendatang warga asing yang datang ke negara ini kian hari makin bertambah sehingga kan mereka semakin berani bertindak melakukan perkara yang menyalahi undang-undang. Kadar jenayah juga semakin meningkat di kalangan warga asing. Difahamkan warga asing pada awalnya datang ke negara ini untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang telah dikhususkan. Bagaimanapun, kerana sudah tinggal begitu lama, mereka sudah berani melakukan aktiviti di luar batasan apabila mereka berkumpul secara ramai. Penguat kuasa cakap dengan saya, semua kedai warga saya dah tutup. Ini apa? Bukan sahaja sering terdengar kes warga asing mengganggu rakyat tempatan, malah mereka semakin besar kepala dan tidak gentar dengan pihak berkuasa. Terbaru kecoh di media sosial tentang kejadian di Nilai 3 yang melibatkan warga asing. Menerusi perkongsian di akaun TikTok Ustaz Sofian, warga Pakistan yang membuka kedai di Nilai 3 Negeri Sembilan telah bertindak kasar terhadap rakyat tempatan. Mereka bukan sahaja mengepung, tetapi telah melakukan kekerasan terhadap seorang abang askar. Dalam satu rakaman video yang lain, kelihatan Ustaz Sofian bersama abang askar terbabit yang menjadi mangsa Samsung Pakistan. Lelaki itu menceritakan detik-detik cemas kejadian sebenar yang berlaku dan bertindak membuat laporan polis selepas itu. Bagaimanapun, apa yang menghairankan, abang askar terbabit menjelaskan terdapat seorang anggota polis yang menasihatkannya agar tidak memanjangkan hal itu sekiranya sayangkan kerjayanya sebagai penjawat awam. Penjelasan itu dikongsikan menerusi siaran langsung di akaun TikTok Ustaz Sofian. Bagaimanapun, rata-rata warga maya mempersoalkan mengapa warga asing terbabit tidak dikenakan tindakan yang sepatutnya. Dia ni orang Malaysia. Lepas tu sekarang dia cakap pekerja dia lari. Sekarang dia nak bawa pekerja tu kat sini. Okey, so sekarang ni dia tunggu. Dia nak bawa pekerja dia yang hantuk kepala tentera tu. Dia nak bawa kat sini. Sebab saya cakap selagi tak settle hal ni. Betul.
Macam mana Ustaz? Macam mana orang boleh pegang tentera Ustaz? Tentera tu datang dengan bini dia. Lepas tu kepung dengan 15-20 orang. Sekarang ni dia mesti tahu pekerja tu siapa. Pekerja tu permit di kedai mana. Macam mana dia ni? Dia ada IC tak? Tanya dia Ustaz. Dia ada IC tak? Dia cakap dia orang Malaysia. Yang ni lah masalah dia. Dia orang ada orang Malaysia. Dia orang bawa mai keturunan mak bapak tok nenek dia orang semua mai negara kita. Jadi macam ni lah. Jadi macam Memang nak kepung, memang ramai orang daripada kedai sebelah datang, kedai sebelah ni datang, semua datang nak kepung saya. Lepas tu saya pun tak boleh buat apa pasal saya fikir ada anak bini dalam kereta saya. Jadi takut jadi apa-apa, saya pun buat kecoh sampailah benda tu sampai saya bawa balik. Benda tu barang tu lah. Tapi saya rasa macam tak puas hati lah pasal saya sebagai seorang tentera, rakyat orang Malaysia, saya kena benjol kepala daripada warga asing, daripada Pakistan. Jadi tak adil lah. hospital belum? Saya sekejap lagi nak pergi hospital. Daripada report polis tu ada. Okey, saya tanya. Semasa buat report polis, belum pergi hospital terus pergi buat report polis? Ya betul, report polis. Sebenarnya kena pergi hospital dulu baru buat report polis. Pasal yang dekat balai polis tu tadi dia ada keluar daripada surat polis tu lah, pergi buat rawatan dulu. Polis Untuk bawa 55. pergi. Bawa warna kuning ni ada ni. Okey. Ni surat ni. Surat polis ni. Okey. Lepas tu belakang tu laporan saya. Dalam laporan tu ada tulis tak yang Pakistan kepung semua ada? Pakistan kepung ada ramai orang. Lepas tu dia ada tulis dia hentak dahi saya, pakai dahi dia. Habis tu Pasal saya jadi AIO dia ada buka IP, dia buka section apa tu? dia buka kes apa tak tahu, tapi dia cuma yang kat balai tu bagi tahu saya dia cuma cakap kes ni dia tak boleh kena tangkapan. Pasal apa benda ni tidak melibatkan apa, dia tak pakai benda tajam ataupun dia tak ugut saya, dia cakap macam tu. Saya cakap mana boleh macam Pergi tumbuk balik lah muka dia cakap dah kepala dah benjol pun tak boleh buat tangkapan ke? Dia cakap tak boleh, ini akta dia cakap. Memang law tu dia cakap. Saya pun tak faham law dia akta mana dia Lepas tak. tu bagi tahu dia dekat pasal kau tentera, jangan buat kes ni. Lagi satu dia cakap dengan saya, dia pun macam gerdak saya lah ceritanya. Kalau saya sebagai penjawat awam, kalau boleh janganlah benda ni jadi kecoh sampai ke atas, sampai mahkamah. Takut awak penjawat awam, awak sayanglah kerja awak. Jadi saya pun mula fikir macam bahayalah, saya sayang kepada kerjaya saya sebagai tentera. Kita sayang pada kerjaya kita biar orang asing pun kita gila punya AIO tu. Itu saja dengan Sarjan, ya betul. Sarjan bagi nasihat macam tu. Saja itu saya cakap. Patutnya dia tengok kita adalah, saya dah penjawat awam, polis tu pun penjawat awam. Jadi tak boleh lah macam tu, dia patut kena lebih kepada saya. Dan saya pun kepala dah bengkak dah. Takkan dia lebih kepada warga asing. Orang tu pun saya dengar baru-baru ni tak ada permit, kosong juga orang tu. Orang tu kosong. Okey, dia ada kosong. panggil dah orang tu pergi balai. Saya pergi balai memang orang tu tak timbul langsung yang hantar air saya. Memang saya tak nampak langsung. Orang tu tak timbul, macam mana sarjan tu boleh bagi tahu bahawa tak boleh buat tangkapan. Kalau memang tak pukul timbul. tangan kosong tak boleh buat tangkapan, kita pergi tumbuk balik muka warga asing tu, tengok dia boleh tangkap kita ke tak boleh. Itu dia cakap, ni pasal apa kes ni dia tak pakai senjata macam tajam apa semua, jadi tak boleh buat tangkapan, dia cakap gitu. Saya rasa ini perlu kita buat. Nanti kita pergi balik di balai itu, buat laporan kepada Jabatan Integriti PDRM. Buat laporan ke JIP dan tulis nama sarjan tu, buatkan apa yang sarjan tu cakap. Tulis semua cara terperinci, buat laporan ke Jabatan Integriti Polis. Kita tengok sarjan ni nak kena tindakan apa. Itu saya cakap. Lepas tu dia macam, saya tak tahulah, dia orang ni lebih kepada warga asing lah. Padahal dia orang tak fikir saya sebagai anggota tentera, kepala dan ni, patut dia orang lebih kepada saya. Patut kena terus melulu kat warga asing tu. Macam ni saya cakap macam ni saya sebagai tentera pun dah kena macam ni, apa lagi orang awam kat situ. Okay guys, hari ni aku dah terima perkabaran satu kes di nilai 3 katanya. Seorang anggota tentera dimaklumkan dipukul atau dihentak oleh Pakistan nilai 3. Jadi tadi aku dah bertanya pada teman-teman aku, kawan-kawan, memaklumkan ada yang maklumkan kesnya nak tukar kursi. Jadi nak tukar kursi mungkin lah ada provokasi atau apa sekalipun, dan dia katanya Pakistan sampai 5 hingga 15 orang mengepung lelaki ni. Yang pertama aku tak tahu daripada camp mana, aku tengah dapatkan maklumat kawan-kawan. Kedua aku kata kalau askar ni kena pukul, tak ada askar atau backup, aku malu lah sebagai bekas tentera. Sebab zaman aku dulu kalau dah jadi macam ni gelap tempat tu, dah berlaku pun. Sorry lah ya, mungkin undang-undang dalam sekarang ni undang-undang lebih kuat dari setia kawan. Dulu setia kawan dengan kawan tak dapat kau. Dulu salah ke tak salah nombor 2, kita pergi dulu baru cerita. Jadi maaf lah, mungkin aku
bukan seorang bekas tentera yang baik, tapi aku dan sahabat-sahabat orang lama-lama dulu kan, setia kawan dia melebihi segalanya. Sebab dia ada badi tu akan mati tanpa dia. Jadi apalagi kawan-kawan dalam camp dia. Okey. Tapi apa yang aku nak sebut dekat sini ialah, seandainya budak Melayu ni salah sekalipun, sebagai warga asing, mereka boleh saja melapor kepada polis jika mereka mempunyai dokumen yang cukup, perniagaan yang sah dan sebagainya. Lagipun adalah tak masuk akal, di luar pemikiran, apabila warga asing yang mencari makan dalam negara kita boleh memukul, memprovokasi, itu mungkin tak apa, sikit-sikit lah memukul, dimaklumkan ya, kita cek balik nanti, orang tempatan walau apapun kesnya. Apatah lagi kalau budak ni bekas, budak ni tentera atau polis. Lagilah kita nak tanya di mana pihak berkuasa. Inilah setiap hari yang aku sebut, Ustaz Sofian sebut, kawan-kawan kita sebut, bahawa warga asing di negara kita semakin besar kepala dan mereka tidak akan dapat ditandingi oleh undang-undang kerana mereka mempunyai wang. Okay, TikTok telah cakap banyak bang, nanti kena ban. Yang mana undang-undang itu hanyalah sebagai bahan permainan kepada orang yang ada wang dan kepada pihak berkuasa atau sesiapa yang mempunyai kuasa yang menjadikan wang sebagai Tuhan sembahan dia. Aku selalu sebut hal ini. Kerana kenapa kita gagal untuk menghapuskan kegiatan-kegiatan haram apabila pihak berkuasa, orang-orang yang mempunyai kuasa, menjadikan wang sebagai Tuhan sembahannya. Mereka tidak menyembah Tuhan kalau yang bukan Muslim, mereka tak menyembah Allah kalau yang Muslim, tapi mereka menyembah duit. Bila duit tu ada, disuruh tunduk dia tunduk, disuruh baring dia baring, disuruh sembah melutut meniarap dia meniarap. Sebab itu apabila aku sebut tentang baju yang kau pakai tak layak dipakai, kerana itu aku dihadapkan ke mahkamah dan mereka tak boleh terima. Dan hari ini kita diperlihatkan dengan berbagai benda-benda macam ni, macam mana warga asing boleh pukul orang tempatan. Apa pun sebabnya. Kalau dia setakat orang-orang yang datang melancong lalu lalang, tak apa, dia seorang peniaga yang begitu berani. Dia mengusik orang tempatan seolah-olah negara ni bapa dia punya. Jadi aku ada niat nak ke Nilai, insyaAllah tengah bercakap dengan kawan-kawan nak pergi tengok kapek. Mana tahu ada kapek-kapek yang kita berkenan, mungkin aku boleh bantu promosikan kapek dia kepada kawan-kawan yang nak datang dari jauh untuk beli kapek. Okey, InsyaAllah kawan-kawan aku dah ada kerja sikit. Sebab baru dapat tadi, aku pun tak tengok telefon tadi, tebang pokok apa semua kan. Tengok telefon dapat video-video, ada orang kena pukul askar pula tu. Okey, jadi insyaAllah kalau ada ke lapangan, besok mungkinlah boleh pergi ke sana nak tengok kapet. Mana tahu kapet murah-murah. Nak tengok juga Pakistan yang jual kapet yang murah-murah ni, jual perabot, ya kan. InsyaAllah. Jadi kita nak minta anggota polis lah, pihak berkuasa, pergi intai tempat tu dan menjadi sarang. Kata kawan aku tadi, kalau datang situ waktu-waktu yang bukan waktu peak, macam waktu malam, kau tidak akan ada orang tempatan kat situ, melainkan orang asing 80 ke 90%. Jadi kita tahulah Pakistan tu dia memang hebat lah ya, di negara dia, tapi kita nak bagi tahu di negara kita kepada orang Melayu, jangan takut, angkat telefon, buat rakaman video, post di sosial media, maklumkan kepada kawan-kawan kita beginilah keadaan negara kita bila mana pihak berkuasa kita ya menjadikan duit sebagai Tuhan sembahannya. Gaji dapat, allowance dapat, bonus tak lama lagi dapat 2,000 bagi 4 banyaklah tu. Apa lagi? Baju, rumah, tak cukup. Aku ni pun tak ada kerja, dah berminggu-minggu tak kerja, duit pun tak ada. Korang kerja cukup bulan cucuk duit tapi tak buat kerja, tak sial namanya.
Itu saja daripada aku. Nanti kalau ada kita nak ternilai, aku maklumkan mungkin 2-3 hari lah, nak cari duit sikit. Yalah, mungkin nak menginap sana ke apa ke, nak tengok-tengok kapet murah, nak tengok-tengok perabot-perabot murah. Kalau ada kawan-kawan nak join, boleh. Kita boleh minum-minum kat nilai tu. Jangan takut kita nak buat apa, kita nak tengok kapet lah. Kita tengok kapet, boleh-boleh perabot macam tu. Okey, nanti aku tak dapatkan maklumat ke mana sahabat kita ni. Budak-budak askar sekarang ni, aduh, memalukan lah, memalukan. Aku malu aja dia bukan tentera. Aduh. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih sudah menonton, dan saksikan video berikutnya dari kami, sampai jumpa lagi.